Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Borak hari ini yang akan membincangkan tentang pastinya berita politik ataupun berita pentadbiran ataupun wacana politik dan pentadbiran yang boleh dikatakan paling hangat pada minggu ini, iaitu rombakan Kabinet 2.0 kalau boleh kita katakan. Jadi kita semua sudah pun mengetahui siapakah yang dikatakan ditukar kementerian, dinaikkan pangkat ataupun mungkin dalam tanda petik diturunkan pangkat, dan juga siapakah juga parti manakah juga yang mendapat bilangan menteri dan juga timbalan menteri dalam kuantiti yang tertentu. Dan pada hari ini kita bertuah sekali lagi bersama dengan seorang penganalisis politik negara dan juga antarabangsa, iaitu Tuan Azmi Hassan, iaitu geostrategis dan fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategi Nusantara NAS. Selamat datang. Terima kasih Nazmi. Hari itu kita bincang tentang politik antarabangsa. Ya. Hari ini kita kembali semula ke tanah air untuk membincangkan tentang apa yang berlaku dalam minggu inilah. Yang kalau kita lihat berlaku rombakan kabinet seperti mana yang kita sudah lihat, kita sudah teliti seorang demi seorang. Dan Tuan juga dalam artikel pada hari Jumaat dalam muka 10 di Berita Harian yang mungkin boleh kita kongsikan dengan penonton pada hari ini di ruangan di Facebook dan juga di YouTube, iaitu artikel Tuan bertajuk Kabinet Baharu Perkukuh Kepentingan Strategik Negara, yang mana Tuan hujahkan ia lebih menjurus kepada kepentingan strategik dari segi fokus ekonomi, terutama digital dan hijau melalui tenaga boleh diperbaharui. Dan itu yang menjadi tema ataupun matlamat utama rombakan kabinet, yang memangnya ada kena-mengena juga dengan konsep Malaysia Madani, dasar Malaysia Madani dan juga ekonomi madani, yang antara lain menekankan kedua-dua perkara yang Tuan sebutkan itu. Kalau kita lihat dululah, sebab antara benda yang mungkin menjadi persoalan ataupun yang menjadi perbincangan, polemik dan juga cakap-cakap di media sosial ataupun di media kampung ataupun di kedai kampung lah, macam kalau dulu kedai warung-warung kopi adalah jumlah kabinet yang semakin membesar. Dan ini juga mungkinlah boleh dianggap sebagai realiti yang terpaksa ditelan, termasuk oleh PH sendiri, terutama setelah sebelum ni mungkin ada timbul beberapa ahli politik yang mengkritik tentang jumlah kabinet yang mungkin besar dalam kerajaan sebelum ini. Tetapi mungkin juga jumlah kabinet pun semata-mata bukanlah isu besar, sebaliknya performan ataupun kepentingan semasa yang berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan yang penting. Mungkin Tuan boleh bagi ulasan dulu. Ya, pertama Nazmi, mengenai jumlah barisan kabinet memang besar, kerana ada 3 kementerian baru. Kementerian Wilayah diterbitkan semula, dan juga Kementerian Digital dan Kementerian Guna Tenaga baru. Jadi itu yang dikatakan sebagai jumlah barisan kabinet yang lebih besar. Tapi hakikatnya lah, kalau jumlah yang besar itu berlaku setahun lepas, ketika mula-mula Datuk Seri Anwar nak membentuk kabinet, itu adalah keputusan politik. Kerana pada ketika itu Datuk Seri Anwar menerima sokongan daripada 19 entiti yang berlainan. Dan mau tak mau Datuk Seri Anwar kena buat percaturan bahawa untuk mengekalkan sokongan itu perlu diberi jawatan-jawatan tertentu. Dan kalau tak cukup, ditambah timbalan menteri 2 ke 3 ke, tak cukup lagi tambah kementerian. Itu setahun lepas. Kerana keputusan pembentukan kerajaan pada ketika itu adalah kerana politik. Tapi sekarang Datuk Seri Anwar dah stabil, dah cukup sokongan, bukan sahaja daripada pihak kerajaan tetapi juga pihak pembangkang. 5 ahli parlimen. 5 ahli parlimen bersatu. Jadi sebab itu saya menjurus kepada keputusan barisan tukar portfolio, masukkan menteri yang berpengalaman. Itu adalah keputusan strategik. Keputusan untuk kepentingan negara dan juga rakyat. Bukan lagi keputusan politik. Tapi mungkin juga
sebelum kita on air tadi kita berbincang tentang 3 pertukaran portfolio betul. orang kuat. Itu kita tak boleh elak, kita kena bincang tu. Kenapa ni berlaku? Saya pun pening kenapa itu berlaku. Kerana kalau nak ikutkan ketiga-tiga portfolio itu sama penting. Tak ada yang rendah, tak ada yang tinggi, dan tak boleh nak dikatakan Tok Mat Hassan itu diturunkan pangkat. Tak juga. Saya melihat Tok Mat Hassan kalau kena gayanya boleh menjadi menteri yang bagus. Tambah sekarang mungkin ada isu Gaza yang Gaza, isu yang tengah besar di peringkat isu Laut Cina Selatan umpamanya. Kalau kena gayanya, maka menteri luar itu dikatakan, dan kita tahu Datuk Seri Anwar isu global dekat dengan hati beliau. Dan ini menjadi percaturan kenapa dia letakkan Tok Mat di situ. Jadi ini yang dikatakan perkiraan strategik sebenarnya. Tak banyak ada perkiraan percaturan politik pada kali ini. Tapi yalah, kalau walaupun dari sudut strategi, dari sudut dasar, mahu tidak mahu sebabnya kabinet juga dah dibentuk daripada entiti politik yang menang pilihan raya umum ke-15 tempoh hari, dan juga apa yang kerajaan lakukan juga akan memberikan natijah kepada keputusan pada PRU 16 juga. Betul. Dan juga PRN yang selepas ni ia akan silih berganti. Jadi politik itu memang tak boleh dipisahkan, terutama dalam konteks Malaysia sekali ini. Memang tak boleh dipisahkan, tetapi pada ketika ini ianya adalah di belakang tabir, mengambil kedudukan di belakang. Ambil contoh lah, ramai yang kata tak setuju dengan Datuk Tiong sebagai Menteri Pelancongan. Tapi bagi saya, untuk Menteri Pelancongan itu Datuk Tiong memang sesuai. Ataupun mungkin Nazmi ada cadangan lain seperti kita berbincang sebelum kita on air tadi. Tapi Datuk Tiong ini dikatakan sebagai dia mahu meningkatkan ketibaan pelancong, dan beliau memperjuangkan daripada dah lama dah supaya kemasukan tanpa visa pelancong daripada China dan India, dan sekarang memang telah tercetus. Kenapa saya katakan demikian adalah beliau sesuai adalah kerana itu adalah bila beliau mencadangkan visa free ni kepada daripada 2 negara ini, itu adalah isu politik yang sensitif. Tapi beliau tak kira. Sebab matlamatnya adalah untuk meningkatkan kemasukan pelancong. Jadi sebab itu dia katakan bahawa sesuai Datuk Tiong tu berada di situ, walaupun bergaduh sana, gaduh sini dengan terkini, saya rasa gaduh dengan Menteri Besar Kedah pun, Datuk Seri Sanusi. Tapi itulah hakikatnya, memang percaturan politik itu ada, tetapi kali ini saya melihat Nazmi ianya adalah mengambil di belakang, tidak menjadi punca utama. Tapi mungkin kita lihat daripada satu parti ke satu parti. Kita lihat dulu mungkin dari sudut UMNO, sebab ini adalah antara topik yang hangat juga dibincangkan, termasuk di media sosial, berita harian di Facebook umpamanya. Memang antara yang dibincangkan juga. Kita lihat dari sudut perubahan portfolio seperti mana yang Tuan sebut tadi tentang perubahan Datuk Seri Muhammad Hassan, sehingga ada yang mengatakan diturunkan, tapi Tuan menghujahkan dia tidak, berdasarkan kepentingan semasa dan geopolitik yang ada. Dan kemudian kita melihat pada 2 lagi, tetapi mungkin ada yang menganggap sebab dalam sejarahnya selalunya menteri luar yang tidak silap saya lah antara yang menjawat jawatan menteri luar ialah Pak Lah, Abdullah Ahmad Badawi. Walaupun beliau kemudian menjadi Perdana Menteri, tetapi sewaktu dilantik sebagai menteri luar oleh Tun Dr. Mahathir, waktu itu beliau satu-satunya daripada tim B yang kekal, tetapi diberikan jawatan menteri luar yang dianggap mungkin yang dianggap tidak ada memiliki kedudukan yang tinggi ketika itulah. Mungkin boleh melihat dari sudut sejarah tu, adakah benar sehingga sekarang realiti seperti itu? Ya, betul. Selalunya kementerian yang berurusan dengan orang ramai itu kementerian penting. Kerana politik tempatan lah. Kementerian pendidikan umpamanya berbanding dengan kementerian pengajian tinggi, kementerian pendidikan itu lebih dikatakan kehadapan. Kalau nak masuk media, memang tiap-tiap hari boleh masuk media. Sama juga dengan kementerian kesihatan. Kerana dia berurusan dengan orang ramai. Jadi dari segi konteks politik senario kita, itu adalah kementerian-kementerian selain dari keuangan lah, kementerian yang boleh dikatakan memberi impact positif kepada menteri. Dan memang betul lah apa yang difikirkan oleh ramai Tok Mat Hassan daripada pertahanan,
keluar itu sebagai turun pangkat. Tapi masalahnya kalau daripada Kementerian Pendidikan pergi ke kementerian luar, itu memang garanti turun pangkat. Kerana hilang sikit aura pengaruh politik tempatan itu. Tapi daripada pertahanan ke menteri luar, saya tidak nampak itu adalah usaha untuk mengekang pengaruh politik Tok Mat. Tidak. Sebabnya kalau itulah saya katakan tadi, kalau betul cara perjalanan seorang menteri luar itu ianya boleh menjadi orang kanan Perdana Menteri. Dan kita tahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dengan isu global, beliau ke sana ke sini. Dan saya rasa selepas ini bukan lagi Datuk Seri Anwar ke sana ke sini, tapi Tok Mat Hassan yang ke sana ke sini yang akan mendapat perhatian. Seperti Nazmi kata, banyak isu-isu global yang membabitkan kita. Jadi ini yang dikatakan, saya lihat ini bukan sebenarnya nak menurunkan pangkat, tapi kalau ada niat itu, saya rasa niat itu dah silap, strategi silap. Kerana Tok Mat Hassan sebagai seorang ahli korporat, pengalaman korporat, beliau tahu, beliau boleh berfikir apa yang akan berlaku sebulan, 2 bulan. Jadi sebab itu dilihat bahawa ini bukan turun pangkat. Sebab itu saya pening kepala. Kenapa berlaku pertukaran portfolio ni? Dan memang betul, ini adalah budi bicara Perdana Menteri. Tapi ini adalah 3 orang UMNO yang penting. Mesti Presiden tahu. Tapi Presiden pun akan diambil sebab tak silap saya, Datuk Seri Anwar pun ada beritahu akan berbincang. Berbincang dengan ketua-ketua parti. Tak, tapi itulah, saya rasa kalau tak ada pertukaran 3 portfolio ni, tak menarik. Rombakan ianya takkan menjadi menarik. Jadi mungkin ialah sebenarnya mungkin tak ada benda sangat. Cuma pertukaran biasa, tetapi hakikatnya ketiga-tiga ahli UMNO ini adalah dikatakan orang kuat dalam organisasi UMNO. Satu lagi dari sudut Datuk Seri Khalid Nordin, kalau kita lihat sebelum ni beliau jawatan ada perubahan di peringkat parti di Johor apabila pengurusi perhubungan diserahkan kepada Menteri Besar, menjadi amalan seperti amalan dahulu lah. Dan kita lihat Datuk Seri Khalid ni memang agak sinonim, betul-betul sinonim dengan KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan kita lihat jiwa dia pun memang berjiwa di KPT. Jadi apabila dipindahkan ke Kementerian Pertahanan, apa isyarat? Itu yang dikatakan susah nak dibaca isyarat itu. Memang sinonim. KPT memang pengalaman, tak ada masalah bagi Khalid Nordin menjadi menteri di KPT kerana itulah dikatakan jiwa beliau. Tapi mungkin Datuk Seri Anwar ada percaturan lain. Mungkin untuk menukar sedikit cita rasa KPT itu. Sebab tu dia letakkan Datuk Zamri Kadir di situ. Tapi hakikatnya lah pertukaran ketiga-tiga portfolio ini tidak boleh dilihat secara berseorangan itu saja. Ia kena dikaitkan dengan kemasukan 2 ahli parlimen UMNO, iaitu YB Titiwangsa dan juga Parit Sulong. Itu perlu dilihat secara keseluruhan. Jadi ini dia katakan sebagai walaupun Barisan Nasional UMNO itu hanya mempunyai 30, tetapi itu adalah tunjang kerajaan perpaduan madani. Tapi hakikatnya adalah bahawa pertukaran 3 portfolio ini bagi saya sehingga hari ini kita belum boleh baca lagi apakah strategi di sebaliknya. Tuan pun sebut tentang Datuk Johari Ghani. Kalau kita lihat sebelum ni Datuk Jo selalu disebut-sebut, ramai pihak lah, penganalisis dan juga ahli politik pun ada sebut-sebut tentang beliau sebagai calon terbaik Menteri Kewangan kedua. Tetapi kemudian dalam rombakan diberikan Menteri Peladangan. Yang sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya antara kementerian yang penting juga berdasarkan isu sawit yang mendapat tentangan daripada Kesatuan Eropah berdasarkan pelobi terutama mungkin pelobi daripada soya dan sebagainya. Jadi macam mana Tuan lihat? Memang bukan orang ramai. Saya juga memang membuat andaian Datuk Jo setidak-tidaknya berada di Kementerian Kewangan. Tak kira lah Menteri Kewangan kedua ke, timbalan Menteri Kewangan. Tapi hakikatnya adalah Kementerian Kewangan adalah kementerian yang sensitif. Jadi elok diletakkan seseorang yang tiada kaitan parti politik. Mungkin nak dikatakan mirip YB Zafrul kan, tapi lebih kurang lah. Tapi Zafrul adalah orang UMNO. Saya tak pasti Datuk Seri Amir adalah, saya tak pasti beliau terlibat dengan mana-mana parti politik, saya tak pasti.
Tapi kaitan Datuk Seri Amir dengan parti politik adalah dikatakan tak ada. Kalau ada pun minimum. Jadi sebab itu penting bahawa setiap dasar fiskal, dasar kewangan bila dibuat itu adalah keputusan strategik dan bukan keputusan kepentingan parti. Mungkin Datuk Seri Anwar teruja dengan bagaimana Datuk Seri Amir mengendalikan isu pengeluaran wang APF, KWSP umpamanya. Datuk Seri Amir berpegang teguh kepada fakta, data, dan itu yang dikendaki oleh Datuk Seri Anwar. Cuma masalahnya Nazmi adalah bila Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hua Hing berpindah ke sebagai Timbalan Menteri Keuangan kedua, itu yang menjadi polemik sedikit tu. Kerana kita tahu, ya betul, Kementerian Pendidikan pun sensitif dan Kementerian Keuangan pun sensitif. Tapi bagi saya, sensitiviti itu adalah lebih di Kementerian Pendidikan. Kerana pendidikan itu ialah mendapat bajet yang paling besar dan berurusan dengan dikatakan orang ramai setiap hari. Jadi bagi saya pengaruh seorang karier ahli politik itu kalau nak naik tinggi duduk di Kementerian Pendidikan berbanding dengan Kementerian Keuangan. Okey, kita selesai dari sudut UMNO, kita bincang tadi. Kita lihat pula dari sudut PKR yang antara yang kita lihat adalah Kementerian Fahmi Fadil, Kementerian Komunikasi dan Digital yang dipecah dua, begitu juga Kementerian Nik Nazmi yang dipecah dua. Kalau Fahmi Fadil dipecahkan kepada seorang lagi kepada DAP, manakala Nik Nazmi dipecahkan kepada diperoleh oleh Timbalan Perdana Menteri lah daripada GPS. Kalau lihat adakah ini mungkin sebab seperti mana kita ketahui Menteri Komunikasi sekarang Fahmi Fadil juga menerima kritikan jugalah, bukan saja dari sudut pembangkang yang semestinya memang akan mengkritik, tetapi bahkan juga mungkin dari sebahagian daripada penyokong sendiri yang melihat mungkin apa yang diusahakan belum cukup untuk berdepan dengan naratif daripada pembangkang. Apakah ini mungkin ada dari sudut politiknya, dari sudut satu bentuk untuk memberikan Fahmi tumpuan ataupun mungkin satu pengajaran ataupun sebagainya mungkin? Kalau nak dibandingkan kritikan terhadap YB Fahmi dengan YB Rafizi Ramli, YB Rafizi kena lagi teruk kena. Tapi tidak dipecahkan. Sebab menjadi masalah orang terfikir kenapa dipecahkan komunikasi digital adalah kerana YB Fahmi tidak menjalankan tugas dengan baik. Saya rasa itu adalah dikatakan percaturan yang mewarnai pemikiran seseorang. Tapi bagi saya, kenapa dipecahkan? Kalau ada yang kritik kenapa dipecahkan, sepatutnya semasa Kementerian Komunikasi dan Digital itu ditubuhkan setahun yang lepas, masa itu dah sepatutnya dah nampak. Tak boleh sebenarnya. Sebab komunikasi dan digital itu adalah dua perkara yang berlainan. Sebab tu kalau kita lihat YB Fahmi dia tak sebut sangat yang digital, sikit sangat. Kalau ada dasar tentang digital, ekonomi digital, dia tak usik, dia banyak kepada komunikasi. Dan komunikasi itu satu masalah besar. Kalau ada kritikan daripada pihak kerajaan adalah kerana maklumat daripada atas ke bawah tu tak turun. Umpamanya sebab sekarang JCOM dah di bawah komunikasi. Jadi itu dikatakan kesilapan dulu telah dibetulkan. Kerana salah satu tugas Kementerian Komunikasi dan JCOM adalah untuk menurunkan apakah agenda kerajaan kepada rakyat dalam bahasa yang mudah. Tapi ini tidak dilakukan. Sebab tu ada kritikan yang kuat daripada pihak kerajaan sendiri terhadap fungsi YB Fahmi itu sendiri. Jadi perpecahan kepada Kementerian Digital itu, ini ada kena-mengena dengan digital ekonomi. Ekonomi madani kita yang diperkenalkan Datuk Seri Anwar adalah memberi penumpuan kepada ekonomi digital. Apa saja perkara sekarang adalah tentang digital. Jadi dalam hal ini, pada ketika ini, ekonomi sektor digital hanya memberi sumbangan dalam 22% je kepada KDNK negara. Maknanya pada 2025 Datuk Seri Anwar mahu paling kurang minimum 25% daripada ekonomi digital ni disumbangkan pada KDNK. Jadi memang patutlah ada seorang menteri supaya kita nampak apakah arah kehadapan kita tentang ekonomi digital ini. Sebab sebelum ni tak ada. Dia macam ni Nazmi. Kementerian Wilayah, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
dan Labuan adalah high income state. Ya, betul. Sama dengan Pulau Pinang dan Sarawak. Tak adil lah, tak ada menteri. Kerana keputusan dibuat oleh ketua jabatan, payah. Ketua jabatan dia tak ada pengaruh politik. Keputusan besar dia tak berani buat. Dan juga Kuala Lumpur adalah penyumbang kepada KDNK negara yang kedua terbesar sebelah Selangor. Jadi seharusnya lah ada seorang menteri. Jadi itu keputusan strategik. Bukan nak menambahkan jawatan menteri. Tidak, saya tidak membacanya. Dia sama juga dengan Kementerian Digital. Supaya selepas ini kita nampak ke mana hala tuju negara kita. Nak menjadi hub data center. Apa strateginya? Takkan nak harapkan MDEC saja. Memang itu tugas dia. Tapi kena dapat vision daripada menteri. Nah, jadi sebab itu dipecahkan komunikasi kepada digital. Cuma saya kata tadi menjadi masalahnya adalah kerana kritikan terhadap Wabi Fahmi itu adalah terlampau banyak. Jadi itu yang orang bacanya, wah sebab pecah ni Wabi Fahmi tak perform. Sebenarnya tidak. Kerana kita perlukan menteri khusus untuk digital. Okay, Tuan dah sebut tentang Dr. Zaliha. Kalau kita lihat dari sudut apa perkembangan semasa, kalau kita lihat antara isu yang kontroversi adalah GEG yang membabitkan beliau. Apakah ini ada maksud daripada Perdana Menteri? Yang pertama mungkin untuk mengurangkan sedikit ketidakselesaan ataupun hubungan yang mungkin antara beliau, Menteri Kesihatan dan juga pemegang taruh dalam bidang perubatan. Terutamanya seperti mana yang kita diberitahu oleh bekas Menteri Kesihatan KJ tentang dikatakan satu win-win situation, win-win, menang-menang, keputusan menang-menang, maksudnya tentang dasar JAG, pemegang taruh mahu dasar JAG untuk menamatkan budaya merokok, tetapi yang kemudian berlaku sebaliknya. Dan kemudian ada isu-isu yang berlegar di sekitar itu. Adakah ini mungkin menunjukkan ada keperluan untuk memindahkan Dr. Zaliha dan kemudian meletakkan tokoh lain yang mungkin boleh dianggap dapat membina kembali daripada kosong dengan pemegang taruh dalam bidang perubatan. Ya, isu GEG ni adalah isu yang diwarisi oleh daripada KJ. Memang ada masalahnya, masalah constitution tu, masalah perlembagaan, hak asasi rakyat. Itulah dia. Saya yalah, payah ni sebab kau cakap politik antarabangsa senang. Sebab dia tak terkait dengan orang tempatan. Sebab dia terkait dengan orang tempatan, payah sikit. Tapi saya gunakan analogi secara berlapik lah. Pada hari pertama, dalam masa 24 jam, Dr. Zulkifli menjadi Menteri Kesihatan, dan kita dilanda katakan wabak ni, jangkitan COVID mendadak, peningkatan dengan mendadaknya. Bila saya dengar berita PC siaran akhbar daripada Dr. Zulkifli, nampak sedikit keyakinan. Nampak keyakinan di situ. Jadi kalau nak dikaitkan, Dr. Zaliha ni mungkin dia reserve sikit. Mungkin kali pertama jadi menteri dan tidak biasa berhadapan dengan media, sebab berhadapan dengan media tu penting. Pegang pula kementerian yang antara yang paling penting sejak pandemik ni kan. Pandemik itu maksudnya adalah saya dapat merasai bahawa rakyat rasa selesa dan agak yakin bahawa Menteri Kesihatan kini boleh mengendalikan COVID, jangkitan COVID yang meningkat. Dan kalau nak dikaitkan, kalau kita ganti dengan gag itu, samalah, serupa je. Dia bagi saya 30% untuk memberitahu bahawa keyakinan itu penting. Semalam saya tengok Perdana Menteri Israel Netanyahu melawat komander-komander yang sedang membuat operasi ni. Dan Netanyahu berkata, mendapat sokongan ke tak dapat sokongan antarabangsa, beliau tetap akan teruskan operasi. Tapi kalau kita lihat air muka dia, bahasa badan dia, dan yang paling penting bahasa badan komander. Ada 3-star general di sebelah dia. Memang kalau rakyat Israel tengok, sudah, dia kata. Memang ada masalah operasi. Tak ada keyakinan tau, tak ada keyakinan. Jadi sebab tu persepsi keyakinan dalam media seorang menteri itu adalah penting. Dan saya melihat Kementerian Kesihatan dia berubah dengan mendadak sekali. Di mana rakyat yakin bahawa menteri ini, Dr. Zulkifli, boleh mengendalikan isu kesihatan termasuk GEG. Jadi PKR tu kita dah bincang, dan kemudian kita mungkin beralih kepada DAP sedikit.
Kalau kita lihat DAP ada tambahan juga dari sudut satu menteri penuh, iaitu saudara Gobind Singh Teo sebagai menteri digital, dan kemudian tokoh muda dalam DAP Stephen Sim dinaikkan pangkat. Memberikan satu perkara yang agak menarik jugalah, melihat kepercayaan kepada pemimpin pelapis di peringkat DAP itu mendapat kepercayaan daripada Perdana Menteri, dan mungkin beliau antara barisan yang akan memperkukuhkan DAP lah, dengan sekarang ini diketuai oleh Setiausaha Agong sebagai Menteri Pengangkutan. Macam mana Tuan melihat hal ini? Kalau tak silap DAP itu dia ada 5 timbalan menteri dan 5 menteri, kalau tak silap saya lah. Dan kalau bercakap pasal DAP, kita tak boleh asingkan UMNO. Kerana mereka berada dalam kerajaan sama. Sebab tu bila bercakap 3 pertukaran portfolio 3 menteri UMNO tu, kita kena kaitkan dengan kehadiran Datuk Norani dengan Datuk Johari Ghani. Sebab nak dikaitkan dengan DAP. UMNO kalau tak silap saya ada 7 juga, 7 timbalan, 7 menteri kalau tak silap saya. Dari segi jumlahnya memang lebihnya UMNO. Tapi Nazmi, dari segi persepsinya DAP itu lebih berpengaruh dalam kerajaan dari segi persepsinya. Jadi sebab itu dia katakan bahawa Perdana Menteri perlu mewujudkan satu suasana bahawa UMNO itu boleh menongkah arus, boleh berhadapan dengan DAP dalam kerajaan. Sebab itu saya melihat penting Datuk Johari Ghani bukan hanya sebagai naib presiden hadir dalam kabinet. Kerana Datuk Johari Ghani saya rasa serupa juga dengan Anthony Locke, boleh dikatakan berinteraksi, boleh articulate, boleh berhujah dengan logik. Tapi itu penting dalam kerajaan perpaduan ini. Persepsi mesti digunakan oleh Perdana Menteri bahawa UMNO itu kuat, UMNO itu penting. Dan memang betul 2 menteri baru, yang satu Stephen Sim adalah daripada timbalan kepada menteri, tapi hakikatnya 2 jawatan menteri lah. Tapi kita kena imbangi, tengok apa yang berlaku dalam UMNO itu sendiri. UMNO dalam keadaan lemah, Datuk Jo, Datuk Norani masuk dalam kabinet, walaupun berlaku 3 pertukaran portfolio tu. Jadi kita kena lihat secara keseluruhan. Bila bercakap DAP, kita kena bercakap pasal UMNO juga. Kita beralih pula kepada Parti Amanah Negara. Amanah. Ini antara juga yang kita menarik juga untuk lihat adalah yang pertama dari sudut Presiden Amanah lah, Yang Berhormat Muhammad bin Sabu. Yang kita lihat antara juga kementerian yang mendapat kritikan juga ekoran daripada kenaikan harga beras, antara beras import, dan juga tindakan India yang menyekat ekspor beras keluar, yang kesan rantaiannya diterima di Malaysia, yang seperti mana yang kita saksikan memang agak kecoh lah. Tapi kita lihat beliau masih dikekalkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah sentuh tentang Dr. Zulkifli dimasukkan dimasukkan ke kabinet kembali, dan kita yakin bahawasanya itu lebih berbentuk dari sudut kepentingan kesihatan. Tapi ada satu benda yang perlu kita ambil kira juga, ialah jawatan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin yang tidak diberikan lagi kepada Amanah. Dan juga kena lihat juga satu banyak benda lah, walaupun parti yang mungkin agak parti yang paling kecil dalam Pakatan Harapan, satu lagi Amanah juga akan berhadapan dengan pemilihan. Jadi macam mana kesemua tersebut memberikan kesan pada pemilihan ataupun penamaan menteri-menteri terutamanya daripada Amanah tu dalam perombakan kabinet kali ini. Kalau saya dapat baca politik dalam Amanah itu, kemungkinan tidak ada cabaran terhadap jawatan Yang Berhormat Muhammad Sabu. Dan bila Muhammad Sabu itu dikekalkan, dia ramai orang terperanjat, termasuk saya juga, kerana Kementerian Keterjaminan Makanan, Keselamatan Makanan itu adalah penting. Di isu beras ni, bila Nazmi cakap isu beras itu, dia sama dengan isu bijirin.
sebab benda tu boleh diagak akan berlaku sebenarnya. Maknanya apa yang berlaku di India itu telah dilakukan oleh Vietnam semasa pandemik. Benda tu boleh tahu. Sebagai kementerian tu boleh tahu mereka ada ramai penyelidik di sana. Jadi memang ada masalah tentang Kementerian Kejaminan Makanan ini. Semua dasar yang dibuat, strategi yang dibuat adalah berlandaskan secara ad hoc. Ada masalah, macam mana nak selesaikan? Tak boleh. Untuk menentukan keselamatan makanan, kejaminan makanan itu 100%, kena ada dasar yang lebih panjang. Maknanya menteri kena fikir jauh ke hadapan. Tapi betul lah Nazmi, mungkin memang betul amanah itu dianggap sebagai parti terkecil dalam Pakatan Harapan. Tapi amanah itu penting dalam Pakatan Harapan. Kalau nak berbanding dengan PKR, untuk menarik pengundi Melayu, amanah itu lebih kuat. Jadi sebab itu dikatakan diberi jawatan penting walaupun tak dapat yang asalnya Allahyarham Salahuddin tak dapat, tapi hakikatnya ada Menteri Kesihatan di sana. Tapi itulah dikatakan jelah saya pun terfikir-fikir juga YB Muhammad Sabu ni ke mana nak pergi, sebab memang betul ada kritikan, memang ada masalah di situ. Tapi harapannya adalah bahawa selepas ini, bahawa dasar-dasar daripada Kementerian Keterjaminan Makanan itu dikatakan lebih bersifat bukan ad hoc lagi, tapi bersifat jangka panjang. Kerana banyak isu itu boleh dijangkakan. Jadi sebelum isu itu meletup, kita dah ada perkara-perkara strategi untuk menangani perkara itu. Tapi andai katalah, sebab kerana sistem pemilihan amanah dia agak berbeza sedikit lah. Maksudnya 27 ahli jawatan kuasa tertinggi akan memilih presiden. Andai kata ada perubahan presiden, apakah ada kewajaran Perdana Menteri untuk menukar ataupun mungkin akan mengekalkan ataupun mungkin menambah satu kementerian lain mungkin? Ya betul. Kalau kita lihat dalam UMNO, ianya adalah mengikut hierarki. Kenapa mungkin saya silap, kenapa Datuk Noraini dimasukkan sebagai Tiara Menteri adalah kerana beliau adalah ketua wanita. Jadi itu penting. Hierarki dalam parti politik itu penting. Dan jika berlaku perubahan dalam amanah, oleh kerana amanah itu dalam Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan pengerusinya adalah Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri, lebih mudah dibuat percongakan berbanding yang luar tu. Yang UMNO tu memang payahlah sebab dia di luar. Jadi bagi saya memang akan berlaku, bila berlaku perubahan pucuk pimpinan amanah, maka akan berlaku, dia akan memberi tafsiran gambaran dalam barisan kabinet. Itu memang saya pasti akan berlaku. Okey, kita sudah selesai dari sudut politik. Kita balik pada segmen kedua lah, kalau boleh kita katakan sebagai segmen kedua. Kita lihat dari sudut teknokrat. Yang pertama, seperti mana kita dah sentuh tadi, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, bekas CEO KWSP, anak sulung kepada bekas pengerusi dan Presiden Petronas Tun Azizan Zainul Abidin, yang kalau mengikut laporan, selalunya orang sebut Datuk Seri Amir Hamzah ni yang kedua selepas Tengku Zafrul. Tapi cuma dari segi sejarahnya, Kementerian Kewangan ni bukan asing daripada teknokrat ataupun daripada korporat. Sebab yang pertama, yang paling kita ingat adalah Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, orang kuat daripada Bank Negara, dan juga Tengku Razali Hamzah sendiri. Sebelum menjadi Menteri Kewangan adalah juga antara pengasas kepada Bank Bumi Putera, dan juga pengurusi, pengasas dan CEO Petronas. Jadi maksudnya bukanlah satu benda yang mengejutkan, tapi memang menjadi tradisi juga di peringkat negara ini untuk mengambil teknokrat dan ahli korporat ini diletakkan di Kementerian Kewangan. Macam mana tuan melihatlah dari sudut kepentingan wujudnya Menteri Kewangan kedua ini dari sudut pengurusan Kementerian Kewangan itu sendiri, kerana kita tahu Timbalan Menteri dia tak boleh menjalankan tugas sebagai menteri dan sebab dia bukan ahli kabinet, jemaah menteri. Dan yang kedua, bagaimana kepentingannya dari sudut ekonomi madani yang menjadi satu dasar penting, bukan saja dari sudut ekonomi negara, bahkan politik kepada kerajaan perpaduan sendiri pun untuk pada pilihan raya masa depan 16 nanti. Betul Nazmi. Kalau kita lihat sebelum rombakan, kedua timbalan Menteri Kewangan Ahmad Maslan dan juga Steven Sim tak banyak dikatakan
tak tahulah bagaimana mereka nak menyumbangkan idea dalam pembentukan dasar fiskal sebab mereka tidak berada dalam kabinet. Itu memang hakikatnya. Tapi bagi saya sebagai seorang Perdana Menteri, beliau mempunyai banyak masalah lain, tanggungjawab lain yang berat juga. Ekonomi, geopolitik, antarabangsa umpamanya, itu sepatutnya ditangani oleh Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri nak fikirkan dasar fiskal negara, beliau ada 2 timbalan menteri dan ada juga jawatan kuasa fiskal negara, tapi hakikatnya adalah keputusan perlu dibuat oleh Perdana Menteri. Tapi kemungkinan selepas ini bila dah ada Menteri Keuangan kedua itu, dan Menteri Keuangan kedua itu seorang teknokrat, profesional, maka besar kemungkinan kita akan lebih melihat Datuk Seri Amir lebih kerap lagi selepas ini. Dan setiap dasar-dasar yang dibuat itu adalah akan diumumkan oleh Datuk Seri Amir sendiri. Jadi itu yang sepatutnya bila diwujudkan jawatan Menteri Keuangan kedua. Dan lebih menarik lagi, ianya adalah tidak terkait dengan mana-mana parti politik. Dan seharusnya ianya menjadi macam itu. Cuma tak boleh dilakukan setahun yang sebelum ini, kerana ada kepentingan politik, payahlah politik. Sebab itu Menteri Keuangan diambil oleh Perdana Menteri. Orang tak boleh komplain. Walaupun Datuk Seri Anwar berjanji tak akan pegang jawatan lain sebagai Perdana Menteri. Tapi hakikatnya senario politik pada ketika itu perlu Kementerian Keuangan itu diterajui seorang Perdana Menteri ataupun seorang yang neutral. Dan sekarang kita lihat, dan saya pasti dasar-dasar fiskal yang akan dibuat ni akan diterajui oleh Menteri Keuangan kedua. Kita banyak bincang tentang menteri sebenarnya, tentang menteri-menteri, sebab memang itu ada lebih ada kesan kepada pentadbiran dan pengurusan berbanding dengan timbalan menteri. Tapi untuk timbalan menteri kali ini, itu timbalan menteri kepada Datuk Dr. Muhammad Naim, timbalan menteri agama, hal ehwal agama, yang saya kira antara kritikan yang peringkat awal adalah semua orang ada timbalan menteri, tapi menteri agama je tak ada timbalan menteri. Mungkin beranggapan dengan struktur yang ada sudah cukup. Tapi kalau kita lihat kali ini Dr. Zulkifli Hasan dinamakan, iaitu bekas dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM dan juga timbalan rektor. Dan kemudian beliau ni memang berpengalaman ataupun bidang kepakaran dalam bidang ekonomi Islam. Dan sebenarnya mungkin orang tak berapa lihat ekonomi dari sudut Menteri Agama, walaupun sebenarnya tabung haji tu ada berkait langsung dan tentang ekonomi. Mungkin ada kaitan dari sudut? Ya, saya percaya 100% bahawa jawatan timbalan Menteri Agama Islam itu bukan hanya diwujudkan kerana inilah satu kementerian yang tak ada timbalan menteri. Tidak. Seperti kata Nazmi tadi, kepentingan strategik. Kerana yalah, bukan saja ekonomi, cara hidup, itu adalah merangkumi, mencakupi kesemuanya. Jadi dengan adanya timbalan menteri itu menunjukkan kepentingan nak kata kementerian agama itu ataupun portfolio agama itu sendiri. Tapi saya tak pasti ada tak kementerian yang tak ada timbalan. Mungkin wilayah persekutuan. Oh ya, betul. Wilayah persekutuan tak ada timbalan bagi saya. Mungkin ini baru lagi, tak tahulah. Tapi hakikatnya adalah pentadbiran agama itu adalah penting dalam hal ini. Dan Menteri Agama itu khusus untuk agama Islam, untuk agama lain dia ada seorang menteri lain, saya tak ingat siapa dia. Perpaduan itu. Jadi hakikatnya adalah bahawa bajet yang diterima oleh dalam Kementerian Agama seperti JAKIM, bajet itu besar. Sebab ramai yang bersoalkan kenapa bajet besar-besar. Jadi seharusnya lah ada seorang timbalan menteri demi mempamerkan kepentingan pentadbiran agama Islam itu sendiri. Mungkin ini boleh dilihat juga dari sudut pembahagian tugas. Kalau kita lihat Datuk Naim ni memang bekas ketua hakim syariah. Maksudnya beliau selepas ni boleh memfokuskan kepada isu-isu seperti isu-isu mahkamah syariah yang menjadi antara boleh dikatakan duri dalam daging kepada kerajaan sekarang, berdasarkan sebab isu ni isu yang lama, yang memang isu untuk kedudukan dua undang-undang yang berbeza ni memang bukan boleh diselesaikan dalam masa satu malam ataupun satu kerajaan sekalipun. Dan kemudian kita ada Dr. Zulkifli yang lebih fokus kepada mungkin boleh fokus pada ekonomi, terutama tabung haji yang berhadapan juga dengan berkaitan dengan isu haji dan sebagainya. Ya, walaupun akhirnya akan kembali kepada Datuk Naim juga. Betul. Tapi mungkin fokus tersebut mungkin boleh meningkatkan lagi lah kapasiti dan keupayaan di peringkat pentadbiran agama. Ya, betul, sebab ada tuduhan yang mengatakan kerajaan hari ini tidak
memberi penumpuan khusus kepada kepentingan orang Melayu yang beragama Islam. Melayu dan Islam itu adalah dikatakan yang sama. Jadi seharusnya lah Batu Naim mempunyai timbalannya lah supaya boleh memberi tumpuan. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku di Mahkamah Kelantan umpamanya, itu menjadi polemik kepada kerajaan kerana ada tuduhan bahawa kerajaan tidak mempedulikan tentang undang-undang syariah ataupun ingin membelakangkan undang-undang syariah. Kerana satu fakta itu DAP berada dalam kerajaan. Jadi itu yang menjadi polemik sekarang dan memerlukan persepsi, menimbulkan persepsi memerlukan pemerhatian yang khusus. Jadi itu pentingnya jabat ataupun kementerian ataupun menteri yang menjaga agama Islam itu. Okey, kita dah bincang dari sudut secara terperinci tadi, mungkin dari sudut secara keseluruhan. Sebabnya antara yang mungkin yang menjadi isu ataupun yang menjadi kritikan kepada kerajaan dalam tempoh setahun ini adalah bagaimana nak menterjemahkan dua dasar penting lah. Pertama, dasar Malaysia Madani, dan kedua, dasar ekonomi madani. Yang mungkin pada sebahagian ada kementerian yang perform, ada kementerian yang okey, biasa-biasa, ada kementerian yang mungkin back to the business, buat macam biasa, ataupun mungkin ada kementerian yang mungkin kurang memberikan satu keputusan yang boleh memuaskan hati rakyat. Mungkin selepas ini kementerian dengan menteri-menteri baru, yang pertama menteri yang baru dilantik, yang kedua menteri yang mungkin sudah ada pada track record yang dah okey. Satu lagi mungkin ada menteri yang mungkin diberikan, boleh kita katakan sebagai peluang kedua untuk memperbaiki. Mungkin dari sudut penterjemahan kedua-dua dasar tu. Mungkin kita nampak satu-satu menteri itu bekerja dengan kuat. Tapi saya pasti semua menteri bekerja dengan kuat. Tapi sama ada bekerja dengan kuat itu selari dengan kerajaan Madani, Malaysia Madani ataupun ekonomi Madani, itu lain cerita. Tapi saya lihat masalah besar adalah penurunan maklumat daripada pihak kementerian kepada rakyat. Itu menjadi masalah besar. Dan saya tahu ramai yang tidak berpuas hati bila YB Rafizi Ramli dikekalkan. Dia masalahnya YB Rafizi ni dia suka bermain data dengan statistik. Memang betul. Kita dalam membuat keputusan, data dan statistik itu mesti ada. Tapi masalahnya bila kita bercakap pasal data dan statistik bergantung kepada sasaran kita. Tapi kalau kita bercakap sama aja data statistik itu, orang bawah dia tak faham tau. Dia tak nampak agenda kerajaan, agenda ekonomi madani terutama sekali. Apa yang nak dilakukan. Kita bercakap selalu KDNK. Rafizi kata KDNK kita untuk tahun ini akan menjadi 4 hingga 5%. Tapi dia berhenti situ aja. Rakyat akan bertanya, okeylah KDNK 5%, tapi apa yang kita dapat? Sebenarnya itu sepatutnya diterangkan. Jadi itu masalahnya Nazmi, bahawa kita melihat setengah kementerian dia bekerja dengan kuat, tapi setengah menteri ada yang tak bekerja dengan kuat. Kerana bagi saya adalah penyampaian maklumat itu tersekat-sekat, tidak dilakukan dengan sempurna. Bila bercakap pasal ekonomi, seolah seorang menteri itu bercakap, semua yang mendengar tu seorang ekonomis, semua faham. Tapi saya rasa itu masalahnya. Perlu ada perubahan. Bila bercakap dengan sasaran kita, mesti bergantung kepada sasaran. Jadi supaya kita faham apa dia ekonomi madani itu, apa dia Malaysia madani itu. Jadi itu penting bagi barisan kabinet baru. Dia ada orang pengalaman, orang baru dan orang yang diberi peluang kedua. Tak boleh bekerja dalam silo lah. Kena ada interaksi di antara satu sama lain. Setiap dasar dibuat itu mesti dikaitkan dengan perkara-perkara kementerian lain. Jadi itu harapannya lah. Dan masalah rakyat pun tak boleh diselesaikan oleh satu kementerian je, sebab kebanyakan mesti kena merentas kementerian. Memang betul. Dalam keadaan sekarang bukan saja faktor dalam negara, ia berkait dengan faktor luar negara. Jadi tidak boleh membuat dasar tidak mengambil kira faktor-faktor lain. Kalau mengambil kira portfolio diri sendiri saja, senanglah kerja. Memang senang kerja. Buat bergantung kepada prioriti kita sendiri. Jadi tak boleh lah. Jadi jangan bekerja dalam silo, kena berinteraksi antara satu sama lain, walaupun Menteri UMNO dengan Menteri DAP. Jadi untuk tempoh yang sekurang-kurangnya Perdana Menteri ataupun Kerajaan Perpaduan pun
untuk 2024 mungkin kita boleh lihat tidak ada satu tekanan politik dari sudut pilihan raya negeri. Mungkin selepas itu kita ada Sabah, tapi mungkin dalam tempoh 2 tahun lagi umpamanya. Apakah harapan ataupun apakah yang ingin tuan lihatlah tentang Kabinet 2.0 kalau kita pakai Kabinet 2.0 ini? Kabinet 1.0 berhadapan dengan pembangkang bahawa mereka dah ada nombor. Mereka dah cukup sokongan untuk membentuk kerajaan persekutuan. Jadi masalah Kabinet 1.0 ini adalah mereka terpaksa menepis serangan ini. Dan kemungkinan bila nak menepis itu, penumpuan terhadap kerja hakiki tak dibuat. Jadi harapannya Kabinet 2.0 ini bila dah tak ada dah, saya rasa pembangkang tidak akan bising-bising lagi bahawa mereka ada nombor. Sebab nombor yang mereka ada pun dah lari dah. Walaupun 5 ataupun 4. Jadi itu harapan. Maknanya tekanan dalaman itu dah tak ada dah. Tentang perubahan kerajaan persekutuan, kalau ada pun minimum. Jadi maksudnya setiap menteri, kementerian boleh menumpukan perhatian kerja dia. Jadi itu bezanya Kabinet 1.0 dan Kabinet 2.0. Baiklah, terima kasih kepada tuan yang memberikan satu pandangan yang kita rasa menyeluruh dari sudut politik, dari sudut ekonomi, bahkan dari sudut antarabangsa sekali. Kita sudah nampak bahawasanya bagaimana pembentuk ataupun bagaimana rombakan Kabinet 2.0 ini memberikan satu yang diharapkan memberikan satu natijah bukan saja kepada negara, bahkan yang lebih penting juga adalah kepada rakyat dari sudut poket dan kewangan rakyat. Jadi itulah, kita semua mengharapkan yang terbaik daripada rombakan Kabinet yang kedua ini, rombakan Kabinet 2.0 ini, dan kita juga mengharapkan menteri dan juga timbalan menteri untuk memberikan melipat gandakan usaha dan juga sumbangan yang dapat meningkatkan kembali negara dan kita melepasi dari sudut pemulihan pasca pandemik dan juga membantu rakyat untuk berhadapan dengan kenaikan kos sara hidup dan juga isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi rakyat. Dan kita semua yakin sekiranya mereka ini berusaha dengan bersungguh-sungguh, disokong oleh jentera kerajaan juga kaki tangan kerajaan dengan komitmen yang tidak berbelah bagi, serta diberikan sambutan juga oleh rakyat kita sendiri dengan memberikan kerjasama yang penuh, yang semuanya nanti akan menatijahkan kebaikan kepada negara dan akhirnya pulang juga kepada rakyat. Jadi sekian daripada saya, Nazmi Yaakob, pengarang rencana Berita Harian, untuk edisi podcast kali ini tentang rombakan Kabinet 2.0. Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan insya-Allah kita berjumpa lagi pada siaran akan datang. Okey, selesai lah sikit, banyak. Cuma kalau, tapi PRN bukan tahun ni, tapi paling cepat Sabah lah. Sabah kan. Sabah. Tahun depan lah. Tahun depan. Tapi kalau ikut tengok gaya